بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Dan alhamdulillah kita masih lagi membincangkan tentang kitab risalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita masih dalam risalah yang pertama, iaitu matan Ummul Barahin. Jadi pada hari ini insyaAllah kita akan membincangkan tentang beberapa sifat salbiyah yang telah kita bincangkan pada pengajian yang lalu, dan di sini ingin ditekankan bahawa sifat salbiyah bermaksud sifat-sifat yang berbentuk penafian. Maka apabila kita bincangkan tentang qidam, maka kita menafikan permulaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita membincangkan tentang baqa', maka kita menafikan penghujung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dah bincangkan dalam pengajian lalu bahawa qidam dan baqa' dia mempunyai makna dari segi bahasa yang merujuk kepada tempoh masa yang berpanjangan, seperti qidam merujuk kepada masa yang telah lalu, yang dinisbahkan ataupun dihadkan secara minimumnya ialah setahun. Dan begitu juga baqa', maksudnya berkekalan sesuatu perkara dalam satu tempoh masa yang panjang. Dan setengah ahli bahasa menyatakan tempoh tersebut menjangkau sehingga setahun dan berterusan, maka diistilahkan dari segi bahasa sebagai al-baqa'. Cuma kita perlu mengetahui bahawa apabila sesuatu lafaz dipinjam ataupun digunakan daripada penggunaan bahasa Arab, dipindahkan ke dalam penggunaan syarak, maka kita perlu mempelajari secara khusus istilah-istilah tersebut sebagaimana yang dikehendaki di dalam syarak. Al-qidam apabila dipindahkan daripada penggunaan bahasa, dia merujuk kepada tiada permulaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga al-baqa' yang bermaksud dari segi bahasa sesuatu yang berkekalan, tetapi berkekalan dalam tempoh masa yang panjang. Tetapi apabila digunakan dari segi bahasa, digunakan di dalam istilah syariat, maka al-baqa' merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada berpenghujung. Jadi hari ini kita sambunglah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya tiada segala bentuk persamaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Jadi apabila kita melihat kalam Imam Sanusi, apabila dia ingin menyatakan sifat yang keempat ini, Imam Sanusi radhiyallahu anhu berkata mukhalafatuhu ta'ala. Dan kalau kita terjemahkan, mukhalafah bermaksud bersalahan ataupun tidak sama. Hu domir yang bersambung dengan lafaz mukhalafah merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah lafaz domir tadi, Imam Sanusi menyatakan lafaz ta'ala yang maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan di situ ada dua perkara yang dinyatakan oleh ulama. Pertamanya, apabila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita disunatkan untuk menyebut kata-kata pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita kata Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa ta'ala, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan apabila kita menyebut nama Allah, kita sertakan dengan pengagungan, kita sertakan dengan penyucian, untuk membezakan dan agar untuk memasukkan lagi kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati manusia. Dan itu pertama. Dan yang kedua yang dinyatakan oleh ulama ialah kerana sifat mukhalafah ini
terdapat salah faham di dalam mereka yang memeluk agama Islam itu sendiri. Mereka salah faham dalam membezakan antara zat Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim dan zat makhluk yang baharu. Maka terjadilah persamaan ataupun menyamakan zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat makhluk yang baru. Jadi muncul dari kalangan kumpulan umat Islam mereka yang tersasar daripada pemahaman yang tepat, mereka yang terpesong daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah, lalu tersalah faham sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti diiktikadkan oleh setiap umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyamai apa-apa saja yang terlintas di dalam diri manusia. Allah Taala tidak menyamai segala makhluk yang baharu. Tapi disebabkan masih juga ada dari kalangan umat Islam yang menyamakan ataupun yang beriktikad hampir menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya yang baharu, dan mereka tadi diistilahkan sebagai al-musyabbihah, kan, golongan yang mentashbihkan, golongan yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan setengah golongan tadi dinamakan sebagai al-mujassimah, golongan yang menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Sanusi ingin menekankan bahaya kumpulan ini terhadap akidah umat Islam. Maka Imam Sanusi meletakkan lafaz ataupun menyatakan lafaz ta'ala, nak menunjukkan kepada maha tingginya Allah Subhanahu Wa Taala daripada akidah mereka, maha tingginya Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada tashbih ataupun daripada penyamaan dengan makhluk yang diiktikadkan oleh sekumpulan manusia yang menganut agama Islam, yang membawa ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu perkara seterusnya nak kita bincangkan ialah lafaz al-hawadith, maksudnya makhluk yang baharu. Apakah yang dimaksudkan dengan makhluk yang baharu tadi? Jadi apabila kita melihat lafaz al-hawadith ni, ialah antara lafaz yang setiap hari kita baca di dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksud kepujian bagi Allah yang mencipta, yang menjaga, yang mentadbir al-alamin, alam semesta. Jadi menjadi satu kepentingan ke atas umat Islam untuk mengenal alam semesta, untuk mengetahui sifat-sifat asasi bagi alam semesta. Maka imam-imam seperti Imam Sawi dan ulama yang lain, mereka menghimpunkan beberapa sifat ataupun beberapa sudut yang perlu kita faham apabila kita membincangkan tentang alam semesta, agar kita boleh membezakan Allah Subhanahu Wa Taala dan agar kita boleh menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa-apa persamaan dengan alam. Dari pertama sekali yang dinyatakan ialah apabila kita membincangkan tentang alam semesta, maka kita fahami dua perkara di situ. Pertamanya ialah jirim dan arad. Jirim bermaksud objek yang berisi padu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun jisim yang berisi padu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah al-arad. Maksudnya al-arad ialah sifat bagi jisim tersebut. Jisim baharu berisi padu yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala diistilahkan di dalam ilmu tauhid sebagai jauhar. Maksudnya jisim yang berisi padu yang mengambil ruang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada jisim tadi terdapat sifat-sifat seperti merah, kan, seperti biru, warna, keluasan, permukaan, tempat dan sebagainya. Maka itu diistilahkan sebagai arad. Jadi apabila kita membincangkan tentang alam semesta, apabila ditanya kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan alam semesta, maka kita kata alam semesta sebagaimana yang disyarahkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dapat difahami daripada dua sudut, iaitu jauhar yang bermaksud zat yang baharu, objek baharu yang berisi padu yang mengambil ruang. Dan dalam masa sama kita faham juga bahawa jauhar tersebut mestilah berserta dengan sifat-sifat baharu yang diistilahkan sebagai al-arad. Jadi apabila ditanya apakah yang dimaksudkan dengan alam semesta, apakah yang dimaksudkan dengan al-alamin, apakah yang dimaksudkan dengan al-hawadith, maka kita perlu menjawab alam semesta ataupun makhluk yang baharu ini, mereka ialah jisim yang mengambil ruang yang berisi padu yang terdapat padanya sifat-sifat baharu.
Jadi jisim yang mengambil ruang, yang berisi padu tadi diistilahkan sebagai jauhar, dan sifat-sifat yang Allah Ta'ala ciptakan pada jisim tadi, semua sifat yang kita lihat wujud pada makhluk, pada alam semesta, sifat-sifat tadi diistilahkan sebagai arad. Yang baharu juga, iaitu sifat baharu yang wujud pada zat, pada objek, pada jisim yang baharu, maka itu dipanggil alam semesta. Dan setengah ulama lagi menambah bahawa alam semesta dia mestilah terbentuk daripada juzuk-juzuk yang bercantum, kan, juzuk-juzuk yang bercantum dan diistilahkan sebagai jisim. Maka itu salah satu ciri lagi yang amat penting apabila kita bincangkan tentang alam semesta. Ada percantuman yang banyak, kan, ada percantuman yang sedikit, maka itu semua ialah tanda-tanda alam. Maksudnya alam semesta tadi dia mempunyai bilangan, dia bercantum, kan, dia terbentuk daripada susunan beberapa benda lalu membentuk satu objek yang besar. Jadi setelah kita memahami alam semesta tadi terbentuk daripada jauhar, yang dimaksudkan ialah jirim, ataupun sesuatu objek yang mengambil ruang yang berisi padu, kan, yang terdapat padanya sifat-sifat baharu yang diistilahkan sebagai arad, maka kita ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustahil dihukumkan sama. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyamai mana-mana sifat daripada sifat objek-objek yang baharu. Apabila kita melihat kenderaan ataupun rumah di hadapan kita, dia mengambil ruang, dia mempunyai arah, dia mempunyai tempat, dia mempunyai isi padu, kan, dia mempunyai masa siang dan malam, dia mempunyai arah utara, selatan, kiri, kanan, depan dan belakang. Apa saja yang kita terlintas di dalam pemikiran kita, apa saja yang kita nampak tentang segala objek yang baharu, maka ketahuilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di dalam kitabnya laisa kamitslihi syai'. Dan ulama ahli sunnah mengistilahkan di dalam ilmu tauhid sebagai mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tidak sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala apa yang baharu. Jadi perkara ini amat penting, maksudnya pemahaman tentang sifat mukhalafah ini amat penting, kerana Imam Sanusi semenjak di zamannya lagi telah mengisyaratkan bahawa akan munculnya golongan-golongan di akhir zaman ataupun semenjak daripada zaman awal, mereka tadi yang sentiasa menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluknya. Dan Imam As-Sahrastani yang menulis kitab Al-Milal wa Nihal, dia menyatakan bahawa asas akidah Yahudi ialah at-tashbih, menyamakan Tuhan mereka dengan makhluk-makhluk yang baharu. Jadi kita perlu amat berhati-hati apabila kita membincangkan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila kita membincangkan tentang ilmu tauhid, maka hendaklah kita beriktikad mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tidak sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi dengan apa segala makhluk ni yang baharu. Tidak sama daripada sudut zat, kan, tidak sama daripada sudut objeknya, tidak sama dengan segala sifat yang ada pada makhluk yang baharu tersebut. Jadi itu perkara yang perlu difahami apabila kita bincangkan tentang al-hawadith. Al-hawadith ialah makhluk yang baharu, kan, yang mempunyai sifat-sifat yang baharu. Makhluk yang baharu tadi diistilahkan sebagai jauhar, dan sifat-sifat baharu yang Allah Ta'ala ciptakan pada jauhar tersebut diistilahkan sebagai al-arad. Dan kita dah maklum tadi bahawa sifat ini, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam kitabnya melalui firman-Nya laisa kamitslihi syai'. Cuma menjadi persoalan mengapakah ulama tauhid seperti Imam Sanusi tidak terus mengambil ayat Quran tadi laisa kamitslihi syai'un lalu diletakkan di dalam kitab-kitabnya sebagai salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang perlu diiktikadkan. Kerana terdapat suara-suara pada hari ini ataupun terdapat kumpulan manusia yang menyatakan bahawa pengajian sifat 20 tadi ataupun pengajian sifat-sifat kudrat, iradat dan sebagainya sebagaimana yang dipelajari, mereka mendakwa bahawa ajaran ini bercanggah ataupun ajaran ini tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, tidak dinyatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka untuk pemahaman kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita sebagai umat Islam yang ingin mempelajari agama Allah, maka hendaklah kita mengetahui bahawa ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hasan Sy'ari, seperti Imam Al-Ghazali, mereka mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai',
Dan mereka tadi ialah penghafal Al-Quran. Mereka amat memahami bahasa Arab. Cuma ulama tadi mengetahui juga bahawa ayat Allah Subhanahu Wa Taala ialah ayat yang amat tinggi maknanya, ialah ayat-ayat yang amat dalam maknanya, yang amat sukar difahami, terlebih lagi kepada mereka yang bukan berbangsa Arab, kan mereka yang tidak mendalami bahasa Arab, kan mereka yang tidak mengetahui nahwu, saraf dan balaghah di dalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Maka untuk diambil sesuatu nas daripada Al-Quran secara langsung diletakkan sebagai teks pengajian di dalam kitab-kitab yang nak dipelajari di peringkat rendah, yang nak dipelajari di peringkat tadika, di peringkat menengah, maka itu adalah satu perkara yang tidak sesuai. Sebagai contohnya apabila kita bincangkan sifat ini, iaitu sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadith, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan di dalam Al-Quran, firman-Nya laisa kamitslihi syai'. Tetapi apabila kita ingin mendalami sedikit, kan, maksudnya kita lihat, kita cuba bincangkan serba sedikit, bagaimanakah ayat Quran tadi amat sukar difahami, kan, dengan semata-mata pemahaman yang kasar. Jadi kita dapat lihat apabila Allah Ta'ala menyatakan laisa kamitslihi syai', ayat ni mempunyai satu soalan yang amat masyhur. Maksudnya mempunyai satu persoalan, mengapakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata sedemikian di dalam Quran. Maksudnya yang menjadi persoalan ialah apabila kita berkata kepada kawan kita, tiada seorang pun yang menyerupai Ahmad. Ini sebagai contoh, apabila kita berkata kepada sahabat kita, tiada seseorang pun yang menyerupai ataupun tiada seorang pun yang setanding dengan Ahmad, maka kita serta-merta memahami bahawa Ahmad tadi tiada setandingnya, Ahmad tadi tiada yang setaraf dengannya, Ahmad tadi tiada yang layak untuk diletakkan bersebelahan dengannya, sama kedudukan dengannya, kerana kita telah membuat ayat jelas, tiada sesuatu pun yang menyamai Ahmad. Itu ayat tadi amat jelas, amat kita faham. Tapi sekiranya kita buat satu ayat yang lain, tiada sesuatu pun yang menyamai kembar bagi Ahmad. Sekarang kita tengok ayat tadi dah berubah. Apabila kita kata tiada sesuatu pun yang menyerupai Ahmad, maka serta-merta kita memahami Ahmad tiada yang setara dengannya, Ahmad tiada yang sama taraf dengannya, kan, tiada yang sebanding dengannya. Tetapi apabila kita ubah ayat tadi, kita kata tiada sesuatu pun yang menyamai kembar bagi Ahmad, pada ketika itu penafian kesamarataan, penafian perbandingan sudah berpindah daripada Ahmad kepada kembarnya. Maksudnya sekarang ni kita dah kata kembar Ahmad yang tidak mempunyai sesuatu yang setara dengannya, kembar Ahmad yang tidak mempunyai orang yang setaraf sekedudukan dengannya, yang tidak mempunyai sesuatu benda pun yang sama dengannya. Maksudnya kita sekarang menafikan persamaan daripada kembar Ahmad. Kita telah meninggalkan subjek Ahmad tadi. Maksudnya Ahmad sudah tidak dibincangkan. Maksudnya kita tak membincangkan Ahmad tadi ada yang serupa dengannya ataupun ada yang tidak serupa dengannya. Bahkan sekarang kita telah membincangkan bahawa kembar Ahmad tadi yang tiada sesuatu pun yang sama dengannya. Jadi sekarang ni ayat yang pada asalnya ingin menyatakan bahawa Ahmad tidak menyerupai sesuatu apa pun, tiada sesuatu apa pun yang setanding dengan Ahmad, ayat tadi telah berpindah kepada perbahasan tiada sesuatu pun yang menyerupai kembar bagi Ahmad. Jadi sekarang kita dapat lihat makna sesuatu ayat bertukar. Makna sesuatu ayat di dalam bahasa Malaysia tadi bertukar apabila kita menambah lafaz kembar bagi Ahmad. Daripada kita ingin menafikan sesuatu yang setara dengan Ahmad, sekarang ayat tadi dah berpindah kepada menafikan sesuatu yang setara dengan kembar bagi Ahmad. Jadi begitulah ayat Quran yang dibaca apabila kita baca laisa kamitslihi syai'. Kerana ayat laisa kamitslihi syai', dia mempunyai lafaz kaf yang bermaksud seumpama, dan misli seumpama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan terdapatnya huruf kaf di dalam ayat tersebut, maka ulama tadi membincangkan satu persoalan yang amat penting. Bagaimanakah nak memahami huruf kaf yang terdapat di dalam ayat laisa kamitslihi syai'? Kerana dia seolah-olah membawa makna tidak terdapat sesuatu pun yang menyamai kembar bagi Ahmad. Jadi sekarang kita dah berpindah daripada menceritakan tentang Ahmad kepada kembarnya. Jadi Ahmad tadi seolah-olah boleh mempunyai sesuatu yang setara dan setanding dengannya. Jadi apabila kita bincangkan laisa kamitslihi syai', zahir maknanya seolah-olah kita kata
tiada sesuatu pun yang menyerupai dengan sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kata kewujudan huruf kaf pada lafaz firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' ialah kewujudan huruf yang amat mengelirukan pembaca. Jadi akhir sekali pendapat yang paling mutamat, ulama mengatakan kaf tadi ialah lafaz ataupun huruf zaidah ataupun huruf yang ditambah di dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu ayat laisa kamitslihi syai' kembali kepada makna asal yang membawa maksud tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah apabila kita kata tiada sesuatu pun yang menyerupai kembar Ahmad, kita kata lafaz kembar tadi sebenarnya tak ada. Maksudnya saya sebenarnya maksudkan Ahmad juga, tetapi saya masukkan lafaz kembar, tetapi niat saya tak ada meniatkan lafaz kembar tersebut di dalam ayat. Yang saya maksudkan tiada sesuatu pun yang menyerupai ataupun yang menyamai dengan Zaid ataupun dengan Ahmad tadi. Dan ini satu contoh kan perbahasan yang amat rumit dalam kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Quran yang walaupun ayat tadi amat jelas kan, tetapi dari segi bahasa Arab untuk memahami secara terperinci lafaz tersebut di dalam bahasa Arab, maka menjadi satu kerumitan dan menjadi satu kesukaran kepada mereka yang tidak mempelajari secara khusus ilmu bahasa Arab. Maka oleh sebab itulah ulama ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bersusah payah dan berusaha mencari satu istilah yang amat mudah, mencari satu istilah yang boleh difahami di dalam mana-mana peringkat umur sekalipun, yang boleh difahami oleh mana-mana orang, sama ada orang terpelajar kan, ataupun orang yang tidak terpelajar, lelaki atau perempuan. Maka ulama al-sunnah memilih satu ungkapan, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maksudnya tidak sama Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang baharu. Jadi ayat tersebut senang kalau diterjemahkan kepada bahasa Melayu pun kita mudah untuk memahaminya, dan sekiranya dibaca di dalam bahasa Arab oleh orang Arab sendiri, kan mereka akan terus memahami maknanya secara langsung, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu apa pun. Tetapi walaupun sedemikian, sekiranya kita ingin kembali kepada ayat asal di dalam Al-Quran, maka ayat tadi amat rumit kan untuk difahami oleh orang awam. Maka ulama radhiyallahu anhum tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai sifat-sifat Allah di dalam kitab mereka, walaupun mereka boleh berbuat sedemikian kerana mereka memahami, tetapi mereka menukarkan kepada lafaz yang lebih mudah kerana merahmati kan, kerana amat berbelas kasihan mereka kan, tanda mereka tidak amat mencintai ilmu agar boleh disampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amat salah kan, amat salah dakwaan kan, mana-mana pihak yang menyatakan kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh ulama Asy'ari dan ulama-ulama Maturidi, mereka tadi seolah-olah tidak menggunakan ayat Al-Quran, ataupun seolah-olah mereka mendakwa ilmu tauhid sifat 20 yang kita pelajari tadi tidak berkaitan langsung dengan Al-Quran yang kita baca, kerana tiada di dalamnya ayat Al-Quran. Bahkan semuanya ialah kalam atau penulisan daripada imam-imam seperti Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Dan itu sebab sedikit yang berkaitan dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Pertama sini kita dah bincangkan tentang maksud al-hawadis kan, maksud segala-gala yang baharu tadi ialah jauhar yang ada padanya arad. Jauhar bermaksud objek yang berisi padu, arad bermaksud sifat-sifat yang Allah Ta'ala ciptakan pada objek tersebut. Maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai apa-apa sahaja makhluk, apa-apa sahaja pemahaman yang terlintas di dalam akal kita. Hendaklah kita beriktikad kan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan apa sahaja gambaran, apa sahaja lintasan yang pernah terlintas dan pernah dilihat oleh mata dan terlintas di dalam hati kita. Jadi kita berpindah kepada sifat yang seterusnya, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi apabila kita membincangkan lafaz qiyamuhu ta'ala binafsihi, sebagaimana telah kita maklumkan bahawa terjemahan sifat ini amat penting. Maksudnya apabila kita membincangkan qiyamuhu ta'ala binafsihi, hendaklah kita memahami lafaz qiyam merujuk kepada makna tidak berhajat, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-istighna, tidak bergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesuatu apa pun, sama ada bergantung kepada tempat kan, ataupun bergantung kepada mukhassis, sesuatu yang menentukan ciri-cirinya. Maka hendaklah kita beriktikad Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah zat yang maha suci kan, zat yang tidak ada bergantung kepada sesuatu apa sekalipun. Jadi dalam perbahasan sifat ini kan, sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, antara perkara
yang nak paling penting yang nak dibincangkan ialah penggunaan lafaz an-nafsi. Kan maksudnya lafaz an-nafsi tadi bolehkah digunakan pada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ulama ahli sunnah mereka berpandukan kepada firman Allah seperti kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, maksudnya telah memestikan ke atas dirinya ar-rahmah, merahmati makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Quran menyatakan bahawa dirinya dengan menggunakan lafaz nafsihi. Maka oleh sebab itu ulama ahli sunnah menggunakan juga lafaz an-nafs apabila mereka tadi menceritakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada larangan kan untuk kita menyatakan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Maksudnya istilah ulama ahli sunnah apabila mereka berkata qiyamuhu ta'ala binafsihi, maksudnya tidak bergantung Allah Subhanahu wa taala kepada segala apa pun, dan tiada pergantungan tadi diistilahkan sebagai qiyam bin nafs, maka ketahuilah bahawa istilah tersebut tepat. Kan istilah tersebut tidak salah, istilah tersebut tidak bercanggah dengan penggunaan Al-Quran dan penggunaan Al-Hadis, kerana telah dinyatakan, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri menggunakan lafaz an-nafs ke atas dirinya sendiri, maka kita boleh menggunakan lafaz tersebut sebagaimana yang telah dinyatakan oleh ulama dalam buku tauhid ini. Cuma yang menjadi perkara yang amat penting, mengapakah ulama ahli sunnah radhiyallahu ta'ala anhum menyatakan sifat ini di dalam sifat 20? Maksud mengapakah perlu kita beriktikad qiyamuhu ta'ala binafsihi, padahal kita telah menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qidam. Maksud kita telah beriktikad Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan baqa. Kan kita telah beriktikad Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maksudnya apabila kita berkata qiyamuhu ta'ala binafsihi merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada tempat wujud, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada sesuatu kuasa lain untuk menentukan ciri-cirinya, maka di situ kita dapat lihat Allah Subhanahu wa taala apabila kita telah beriktikad yang Allah tadi bersifat dengan qidam, maka di situ kita telah memahami yang Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada mukhassis. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada kuasa lain untuk menentukan dia tadi wujud ataupun tidak, kerana Allah taala telah bersifat dengan qidam. Jadi difahami daripada sifat qidam, maksudnya Allah taala tidak mempunyai awal, maka apabila tidak mempunyai awal, semestinya lah Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada kuasa lain untuk memilih kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu daripada makna qiyamuhu ta'ala binafsihi telah difahami daripada sifat al-qidam. Maksudnya ketidakperluan, tidak bergantungnya Allah kepada mukhassis, kepada sesuatu yang menentukan ciri-cirinya, sama sebagaimana kita makhluk ditentukan kewujudan ataupun tidak wujud, ditentukan lelaki ataupun perempuan, ditentukan dilahirkan di mana, di Malaysia ataupun di tempat lain, kita memerlukan kepada mukhassis. Maka Allah Subhanahu wa taala dia tidak memerlukan kepada mukhassis, dan ketidakkeperluan kepada mukhassis tadi telah difahami melalui sifat qidam. Kerana apabila Allah Ta'ala tidak mempunyai awal, nescaya dia tidak memerlukan kepada kuasa lain untuk menentukan ciri-cirinya. Cuma diulang. Ini satu pemahaman yang amat penting kepada kita. Apabila ulama menyatakan di bawah lafaz qiyamuhu ta'ala binafsihi, tiada Allah Ta'ala berhajat kepada sesuatu untuk menentukan ciri-cirinya, maka kita perlu faham ini ialah pemahaman yang diulang melalui pemahaman al-qidam tadi. Jadi persoalan mengapakah pemahaman tadi berulang setelah kita beriktikad Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, kemudian kita ulang sekali lagi, hendaklah kamu beriktikad dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi, tidak perlunya Allah Ta'ala kepada sesuatu yang menentukan ciri-cirinya. Maka di situ ulama ahli sunnah menyatakan pengulangan beberapa pemahaman di dalam ilmu tauhid ialah untuk memantapkan akidah di dalam diri manusia. Maksudnya kita maklum bahawa Al-Quran menggunakan konsep ulangan. Kan maksud Al-Quran tadi mengulang nama Allah dengan begitu banyak sekali, mengulang sifat-sifat Allah dengan begitu banyak sekali, mengulang arahan solat berulang-ulang kali, kan mengulang arahan berzikir, beristighfar di dalam Al-Quran berkali-kali. Tujuannya supaya perkara tadi mantap, perkara tadi dihayati dan meresap ke dalam diri umat Islam. Jadi begitu juga perkara yang paling penting, iaitu permasalahan akidah. Akidah ialah perkara yang amat penting, kan yang perlu
difahami secara tepat dan perlu difahami secara berulang-ulang. Kan akidah tadi perlu diulang, kan dibaca selalu, kan diulang dalam majlis-majlis, kan di dalam khutbah-khutbah, kan di dalam ucapan-ucapan, kan agar manusia tadi menghayati akidah tersebut dan boleh mengelakkan dirinya kan daripada akidah-akidah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi sekarang tadi apabila kita dah bincang, apabila kita telah memahami bahawa sifat ataupun makna, salah satu daripada makna qiyamuhu ta'ala binafsihi, iaitu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada penentu ciri-ciri, ini ialah ulangan pemahaman daripada sifat Al-Qidam, maka tinggallah satu lagi makna yang lain. Maksudnya kita kata qiyamuhu ta'ala binafsihi mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kepada tempat wujud. Difahami daripada situ bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sifat, kan Allah Ta'ala ialah zat yang maha suci, yang mempunyai sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat dan sebagainya. Dan apabila kita ingin menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tadi bukanlah sifat, maka di situ itulah perkara penting yang amat ditekankan di dalam sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Sebagaimana kita lihat tadi, apabila kita bincangkan tentang laisa kamitslihi syai', ataupun apabila kita bincang mukhalafatu ta'ala lil hawadis, tidak sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala yang baharu, maka di situ telah kita fahami bahawa Allah Ta'ala tidak sama dengan objek, Allah Ta'ala tidak sama dengan mana-mana jirim, Allah Ta'ala tidak sama dengan mana-mana jisim. Dan kita faham juga bahawa Allah Ta'ala tidak menyamai mana-mana sifat makhluk yang baharu. Allah Ta'ala bukanlah Allah Ta'ala tadi sifat kan seperti warna yang menompang kepada zat, bukan Allah Ta'ala tadi seperti rasa yang menompang pada zat, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah tadi seperti rasa panas, sejuk sebagainya yang menompang pada zat yang lain, bukan Allah Ta'ala tadi sebagai satu sifat baharu yang meresap pada alam semesta, bukan. Jadi penafian bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah makhluk yang baharu, penafian bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sifat yang baharu telah difahami daripada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi tinggallah satu sudut yang amat halus, kan tinggal satu sudut yang amat penting yang perlu dinafikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sifat yang qadim. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat yang maha suci, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat yang tidak bergantung kepada apa-apa sesuatu sekalipun, zat yang maha suci yang bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Jadi ingin difahami bahawa daripada lafaz ataupun daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi nak dinafikan, jangan sekali-kali kamu memahami Allah Subhanahu wa ta'ala bukan zat. Kan, jangan sekali-kali kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala ialah seperti sifat-sifat yang kita lihat setiap hari dalam hidup kita. Sama ada sifat tadi adalah sifat yang baharu yang dinafikan di bawah qiyam mukhalafatu ta'ala lil hawadis, ataupun kita sangka kan di dalam akal kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tadi ialah sifat yang qadim. Maka inilah yang nak dinafikan. Inilah satu sudut yang amat penting yang nak dinafikan daripada qiyamuhu ta'ala binafsih, bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sifat. Allah yang kita sembah selama-lamanya ialah zat yang maha suci, yang boleh dilihat, yang kita amat berusaha, yang kita akan memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diperlihatkan zatnya yang maha agung di akhirat. Jadi hendaklah kita beriktikad daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bergantung, tidak berhajat kepada tempat wujud, bermaksud Allah Ta'ala bukanlah sifat yang baharu dan Allah Ta'ala bukanlah sifat yang qadim. Dan hendaklah kita beriktikad di bawah sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah Tuhan yang bergantung kepada sesuatu yang lain untuk menentukan ciri-cirinya. Itulah beberapa perbahasan yang nak kita bincangkan daripada dua sifat ini. Pertamanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dan keduanya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dan sebagaimana yang Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, nescaya Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosanya. Jadi daripada sini kita dapat lihat kan Nabi, dan sebagaimana kita baca dalam ayat kursi, menyatakan lafaz Al-Qayyum. Kan lafaz Qayyum kan itu ialah lafaz
yang boleh difahami daripadanya lafaz qiyamuhu ta'ala binafsih. Tapi sebagaimana Imam Qurtubi menyatakan, lafaz qayyum sebagaimana dinyatakan di dalam ayat kursi ataupun dibaca di dalam hadis mempunyai 3 takwil atau mempunyai 3 makna. Pertamanya ialah Tuhan yang mentadbir makhluk. Keduanya ialah Tuhan yang melihat segala perbuatan hamba-hambanya. Dan ketiga ialah Tuhan yang berkekalan, yang tidak binasa, yang tidak akan rosak, yang tidak akan hancur. Jadi kita dapat lihat di sini apabila Allah Ta'ala menyatakan sesuatu lafaz, kan, iaitu lafaz Al-Qayyum, terdapat beberapa pentafsiran, kan, untuk memahami lafaz tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qurtubi, maka sebagaimana kita telah bincangkan tadi, ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka memilih satu lafaz yang amat mudah. Kan, mereka menggunakan satu lafaz yang amat senang, iaitu lafaz qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi serta-merta kita dapat memahami yang dikenaki daripada sifat ini ialah tidak bergantungnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu apa pun. Jadi kembali kepada perbahasan kita tadi, mengapakah ulama tidak mengambil nas daripada Al-Quran ataupun tidak mengambil nas daripada hadis untuk diletakkan dalam kitab-kitab tauhid mereka? Maka kita jawab tadi bahawa nas-nas daripada Al-Quran dan hadis amat sempurna, amat baik, tetapi pemahamannya amat rumit, kan, makna-maknanya amat banyak dan boleh difahami dalam beberapa sudut, dan memerlukan kepada kemahiran bahasa Arab yang amat tinggi, kan, untuk memahami secara tepat makna-makna Al-Quran dan hadis. Maka untuk memudahkan pengajian, kan, sebagai tanda usaha ulama untuk menyelamatkan akidah umat Islam, mereka menulis semula akidah tersebut dengan bahasa mereka sendiri, dengan istilah yang amat mudah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kefahaman dalam sifat 20 ni, dan kita mohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjauhkan dan menyelamatkan umat Islam daripada akidah-akidah yang bercanggah daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Moga-moga Allah Ta'ala memelihara diri kita dan ahli keluarga kita dan semua orang yang berada di sekeliling kita daripada akidah-akidah yang menyesatkan ini, yang tersebar luaskan, terutama dalam hidup kita yang tanpa sepadan internet dan sebagainya. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.